Selama ini, Aaron Aziz dikenali sebagai pelakon, lelaki berdedikasi, bapa penyayang, dan suami yang tabah menempuh segala badai kehidupan bersama isteri tercinta, Diana Halik. Namun pada tahun ini, segala persepsi indah itu mula hancur satu demi mot. Di sebalik senyuman manis yang sering dilihat di layar kaca, di sebalik foto-foto keluarga bahagia yang dimuat naik di media sosial, ternyata ada rahasia yang selama ini disembunyikan rapi. Kini, buat pertama kalinya, Aaron Aziz memecah kesunyian, dan kata-katanya. Segalanya bermula setahun lalu, ketika kerjayanya mula dilanda gelombang demi gelombang ketidakpastian. Tawaran lakonan semakin berkurangan, kabar angin tentang dirinya mula tersebar. Kononnya dia sudah tidak relevan, tidak lagi menjadi pilihan penerbit film. Lebih menyakitkan, beberapa produksi yang pernah menjulang namanya, kini meminggirkan dirinya secara senyap. Aaron, yang selama ini bekerja keras, tanpa mengenal erti penat, buat kali pertama, Namun di saat dirinya jatuh, Aaron berharap keluarga akan menjadi tempat dia berlindung. Diana, wanita yang telah bersamanya lebih 2 dekad, ibu kepada anak-anaknya, sepatutnya menjadi pelindung jiwa, penyembuh luka yang tidak terlihat. Tetapi, apa yang terjadi ternyata sebaliknya. Diana yang dulunya lembut dan sabar, kini berubah menjadi dingin dan jauh. Setiap perbualan menjadi pertengkaran kecil, dan setiap pertengkaran menjadi luka yang tidak mudah sembuh. Aaron coba bertahan. Dia membawa keluarganya bercuti, menulis puisi tentang rindu yang hilang, dan menunaikan umrah berharap ketenangan dari Tuhan. Namun setiap kali dia pulang, dinding rumah itu seolah-olah makin sempit, makin sunyi, makin asing. Diana seakan tidak lagi mengenal siapa dirinya, suami yang pernah berjuang membina segalanya dari bawah. Bukan kemewahan yang dia cari, tetapi pengertian dan sokongan. Satu malam, selepas penggambaran film yang berlangsung lebih 14 jam, Aaron pulang dengan harapan, sekadar melihat senyuman dari istri dan pelukan dari anak-anak. Tetapi sebaliknya, dia disambut dengan kertas-kertas bertaburan, senarai hutang, notis saman, dan yang paling memeritkan, pesanan teks di telepon Diana yang tidak sengaja terbaca. Pesanan dari seorang lelaki lain. Bukan cinta yang jelas tertera, tetapi perhatian dan keintiman yang dulu hanya miliknya. Kini telah berpindah tangan. Aaron tidak bertindak melulu. Dia diam, berhari-hari, berminggu-minggu. Dia coba bercakap, coba mencari jawaban, coba menyelamatkan perkahwinan yang telah dibina dengan peluh dan air mata. Namun Diana tidak lagi peduli. Kita terlalu berbeza sekarang, katanya dalam satu pertengkaran. Saya dah penat pura-pura bahagia. Ayat itu terngiang-ngiang di kepala Aaron setiap malam. Dia cuba menyalahkan diri sendiri. Mungkin kerana kerjayanya yang merudum. Mungkin kerana dia lebih banyak diam daripada bertanya khabar. Mungkin kerana tekanan hidup membuatkan dia lupa untuk menjadi suami yang romantik. Tetapi akhirnya dia sedar, kadang-kadang cinta memang ada tarikh luput. Dan apabila seorang wanita sudah tidak melihat suaminya sebagai cahaya, maka apa lagi yang tinggal selain bayang-bayang? Anak-anak menjadi saksi bisu kepada perpisahan yang tidak terelakkan. Aaron cuba menjadi ayah yang kuat, tetapi setiap kali memandang mata mereka, dia hanya melihat pantulan lelaki yang sudah hilang kekuatan. Bukan kerana dia lemah, tetapi kerana dia terlalu lama bertahan untuk sesuatu yang sudah lama rapuh. Ketika berita perceraian mula tersebar, ramai yang terkejut. Bukankah mereka pasangan contoh? Bukankah mereka baru saja berkongsi gambar makan malam romantik di Instagram? Namun realitinya, gambar hanya menyimpan momen, bukan kebenaran. Dan kini, Aaron Aziz memilih untuk jujur. Bukan kerana ingin meraih simpati, tetapi kerana dia sudah penat menjadi tahanan emosi dalam rumah sendiri. Dalam satu temu bual eksklusif yang berlangsung dalam nada penuh tenang,
tetapi mata yang merah dan berair, Aaron berkata, "Saya bukan lelaki sempurna, tapi saya pernah cuba jadi suami terbaik untuk Diana. Saya bangun awal pagi, saya jaga anak-anak ketika dia sakit, saya berhenti ambil watak-watak yang dia tak suka. Tapi akhirnya, jika orang yang kita cintai tidak melihat semua itu, kita hanya tinggal seorang diri dalam cinta itu." Dia juga berkongsi tentang bagaimana tekanan dalam dunia seni ditambah dengan tekanan rumah tangga telah membawanya ke ambang kemurungan. Suatu ketika, dia mengaku pernah duduk di balkoni rumahnya selama 3 jam tanpa berkata sepatah pun, hanya melihat langit malam sambil memikirkan, adakah dia gagal sebagai suami, sebagai ayah, sebagai lelaki? Hari ini, Aaron Aziz tidak lagi memakai cincin kahwin. Dia juga tidak lagi menyebut nama Diana dalam setiap ucapan syukur seperti dulu. Tetapi dalam setiap doanya, dia masih menyelitkan satu harapan kecil, agar wanita itu bahagia dan agar anak-anaknya tidak menyalahkan sesiapa atas perpisahan ini. Aaron Aziz kini berdiri sendiri, sunyi, tapi jujur. Dan dari kesunyian itu, dia mula menulis semula, bukan skrip untuk film, tetapi skrip untuk hidupnya sendiri. Dan cerita ini baru saja bermula. Ketika malam menjelma dan tirai rumah perlahan-lahan ditutup, Aaron Aziz duduk sendirian di sudut ruang tamu yang dahulunya menjadi tempat kegemaran keluarga menonton televisyen bersama. Sofa yang empuk itu kini terasa keras dan sejuk. Dia menyandarkan badannya perlahan-lahan. Matanya tertancap ke arah bingkai gambar, tergantung di dinding. Potret keluarga yang dirakam di Langkawi 2 tahun lalu. Diana sedang tertawa, memegang tangan anak bongsu mereka, dan Aaron memandang ke arah mereka dengan penuh kasih. Kini, gambar itu seolah-olah menjadi saksi bisu tentang segala yang telah hilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu hari nanti rumah ini akan menjadi terlalu sunyi. Bunyi piring yang disusun di dapur, ketawa anak-anak selepas menonton kartun kegemaran mereka, suara Diana yang menyuruhnya mengambilkan air. Semuanya lenyap, diganti dengan bunyi jam dinding yang berdetik perlahan dan denyut jantungnya yang terasa berat. Setiap pagi, Aaron Aziz bangun sebelum subuh. Dulu, Diana akan mengejutkannya dengan lembut. Sekarang, alarm telefon bimbit adalah satu-satunya pengingat bahwa hari telah bermula. Dia akan berjalan ke dapur, memasak air, dan menyeduh secawan kopi hitam, cawan yang sama yang pernah diberi oleh Diana pada ulang tahunnya yang ke-35. Ada coretan kecil berbunyi, "You are my hero." Kini, huruf-huruf itu mulai luntur, seperti perasaan yang perlahan-lahan pudar di antara mereka. Aaron tidak pernah membuang barang-barang Diana. Tudung-tudungnya masih tersusun di almari. Minyak wangi kesukaannya masih di meja solek. Seolah-olah dia berharap, satu hari, semua ini hanyalah mimpi, dan Diana akan pulang semula ke rumah dengan senyuman dan berkata, "Saya salah." Tapi hari itu tidak pernah tiba. Anak sulung mereka, Adam, kini berusia 14 tahun. Dia sudah mula memahami bahawa cinta ibu bapanya bukan lagi seperti dahulu. Aaron pernah memergoki Adam termenung di belakang rumah, melihat ke arah bintang. Ketika ditanya, Adam menjawab ringkas, "Abah rasa ibu akan kahwin lain tak?" Soalan itu menampar hati Aaron dengan keras, tapi dia tidak marah. Dia hanya menarik Adam ke dalam pelukannya dan berkata, "Abah pun tak tahu, sayang, tapi kita masih ada satu sama lain." Dan disitulah kekuatan sebenar Aaron bermula dalam hubungan rapuh tetapi tulus dengan anak-anaknya. Dia mula belajar memasak, bukan sekadar telur goreng, tapi lauk kegemaran anak-anak. Ayam masak merah, sup tulang, ikan bakar. Dia belajar dari YouTube, mencatat resep di buku nota kecil, dan setiap kali masakannya berjaya, dia akan senyum puas. Bukan kerana rasa, tapi kerana dia tahu anak-anak tidak akan tidur dalam perut kosong. Aaron juga mula menulis diari, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sejak remaja. Setiap malam, selepas solat Isyak,
Dia akan menulis, bukan untuk dikenang, tapi untuk meluah. Tentang bagaimana dia rindu senyuman Diana, tentang bagaimana dia rasa kecewa apabila diberitahu oleh rakan media bahawa Diana telah mula keluar bersama seseorang. Tentang betapa dia rasa dirinya sudah tidak berguna apabila semua yang dibinanya selama ini tidak lagi cukup untuk mengekalkan satu cinta. Tapi tidak semua harinya kelam. Kadang-kadang, dia masih menerima panggilan dari peminat. Masih ada yang menjerit namanya ketika dia singgah di kedai serbaneka. Masih ada yang percaya bahawa Aaron Aziz adalah ikon lelaki maskulin Malaysia. Tapi di balik senyuman itu, hanya dia yang tahu betapa lelahnya dia berpura-pura kuat. Suatu hari, ketika sedang berjalan di pasar malam bersama anak-anak, dia terlihat sepasang suami istri tua, bergandengan tangan, perlahan-lahan melangkah. Sang istri menyuap makanan ke mulut suaminya yang tampak uzur. Aaron terhenti seketika. Air matanya hampir tumpah. Dia terfikir, bukankah itu seharusnya pengakhiran cinta? Bukan perceraian, bukan perpisahan senyap yang menyakitkan. Malam itu, dia membuka laptop lamanya dan membuka folder yang bertajuk Kenangan. Di dalamnya ada ratusan video pendek, ulang tahun perkahwinan, hari jadi anak-anak, percutian pertama mereka ke Eropah. Suara Diana mengajuk aksennya di Paris, suara Aaron menyanyi sumbang di dapur, dan gelak tawa anak-anak. Semua itu hidup semula di layar kaca kecil itu. Aaron tahu dia tak mungkin melupakan. Tapi dia juga tahu melupakan bukanlah satu-satunya cara untuk sembuh. Menerima, itulah jalannya. Kini, dalam ruang sunyi itu, Aaron Aziz tidak lagi hanya menjadi pelakon. Dia menjadi lelaki yang benar-benar mengenali dirinya semula. Lelaki yang berdiri dari luka dan perlahan-lahan belajar bahawa kehilangan juga adalah sebahagian dari hidup. Dan dalam setiap pagi yang masih dia bangun, dia percaya satu perkara. Dia mungkin kehilangan cinta, tetapi dia belum kehilangan harapan. Cerita Aaron belum berakhir. Bahkan, baru saja dimulai. Suatu pagi yang mendung, Aaron Aziz bangun dengan perasaan ganjil. Dia membuka tirai perlahan-lahan, dan awan kelabu menyelimuti langit Kuala Lumpur. Jalan raya masih basah. Mungkin hujan rintik-rintik turun sejak subuh. Ada sesuatu di udara hari itu, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Tetapi bukan kerana sedih. Ia seperti firasat, tetapi sukar dijelaskan. Seakan-akan sesuatu akan berlaku. Di ruang tamu, telefon bimbitnya berkelip-kelip. Ada pesanan suara dari nombor tanpa nama. Dia menekan butang mainkan dan mendengar suara perempuan, lirih, tetapi jelas. Saya tahu awak tak nak dengar apa-apa dari saya sekarang, tapi saya cuma nak awak tahu, bukan semuanya seperti yang awak fikirkan. Ada perkara yang saya sembunyikan demi kebaikan awak. Dan anak-anak, maaf. Aaron terdiam. Jari-jarinya menggenggam kuat telefon itu. Dia memainkan semula pesanan itu beberapa kali, cuba mencerna setiap perkataan, setiap getar suara. Itu suara Diana. Tapi apa maksudnya? Apa yang disembunyikan? Apa yang dia cuba lindungi? Rasa ingin tahu bercampur marah melingkari kepalanya. Selama ini, Aaron menganggap semuanya sudah jelas. Diana sudah tidak mencintainya. Ada lelaki lain. Hati sudah tawar. Tapi pesanan itu pendek, tidak lengkap, dan syarat dengan teka-teki, membuka semula kotak lama yang sepatutnya sudah dikunci rapat. Dia menghubungi nombor itu, tapi talian dimatikan. Dia cuba semula sejam kemudian, masih tidak berjawab. Dalam hati, 1000 kemungkinan mula bermain. Adakah Diana sakit? Adakah seseorang mengancamnya? Atau adakah selama ini dia terlalu terburu-buru menyimpulkan semuanya? Aaron mula mencari semula dalam folder email lama, message WhatsApp yang pernah dipadam, bahkan akaun media sosial lama yang tidak lagi digunakan. Dia menyusun semula kronologi, tarikh-tarikh di mana Diana mula menjauh. Masa dia menerima surat saman,
Masa Diana mula berbicara dengan nada janggal. Ada satu tarikh yang berulang, 14 Mac. Apa yang berlaku pada 14 Mac? Dia membuka diari yang telah lama dia simpan di dalam laci bilik. Bukan diari yang dia tulis sekarang, tetapi satu buku lama dengan kulit lusuh berwarna coklat. Dia menulis sesuatu pada 14 Mac, tetapi hanya satu ayat ringkas. Dia keluar lewat malam, tak menjawab bila aku tanya ke mana. Hanya itu. Tapi malam itu, dia masih ingat. Diana keluar dengan wajah kelam. Dia kata hendak jumpa kawannya, tapi tidak menjawab bila Aaron tanya siapa. Balik pun lewat. Dan selepas malam itu, semuanya berubah perlahan-lahan. Aaron cuba menghubungi dua orang kawan rapat Diana, yang pernah menjadi rakan karib mereka berdua sejak awal perkahwinan. Tapi anehnya, kedua-duanya memberi jawaban yang hampir sama. Maaf, Aaron, saya tak boleh masuk campur. Ini lebih rumit daripada yang awak fikir. Lebih rumit? Apa yang mereka tahu? Kenapa semua orang berdiam diri? Hari berganti minggu, dan Aaron mula melihat perubahan pada anak bongsunya, Sophia. Gadis kecil itu kini lebih banyak termenung, kurang bercakap, dan setiap kali melihat gambar ibunya, matanya akan berkaca. Suatu malam, ketika Aaron menidurkan Sophia, dia terdengar suara kecil anak itu bertanya, "Abah, ibu tinggalkan kita sebab ibu sakit, kan?" Jantung Aaron berdegup laju. "Siapa cakap macam tu, sayang?" Sophia menjawab dengan polos, "Ibu suruh rahsiakan. Tapi saya dengar ibu menangis dalam bilik. Dia cakap dengan seseorang dalam telefon. Dia kata dia tak ada banyak masa." Aaron tidak tahu harus berkata apa. Dia memeluk anaknya erat-erat. Tapi di dalam dirinya, segala sesuatu kini tidak lagi sekadar tentang cinta yang pudar atau kecurangan yang menyakitkan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Beberapa hari kemudian, sebuah bungkusan kecil tiba di depan pintu rumahnya, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada satu surat tulisan tangan dan satu kunci kecil berwarna perak. Surat itu berbunyi, "Aaron, kalau awak masih percaya saya pernah mencintai awak, pergilah ke tempat pertama kita bertemu. Gunakan kunci ini. Di sana, awak akan tahu semuanya." Tangannya bergetar ketika membaca ayat terakhir. Tempat pertama mereka bertemu, dia menutup matanya dan membiarkan kenangan membawa dirinya kembali 2 dekad lalu, ke sebuah kedai buku kecil di Jalan Telawi, Bangsar. Hati Aaron berdebar. Dia tahu ini bukan permainan, tapi kenapa sekarang? Kenapa semuanya seolah-olah dirancang? Dan siapakah yang menghantar surat ini jika bukan Diana? Atau seseorang yang tahu tentang rahasia mereka? Malam itu, Aaron memandu seorang diri ke Bangsar. Kedai buku itu masih ada, walau sudah bertukar pemilik. Di sebelah kedai itu, ada bilik kecil yang dahulu mereka gunakan sebagai ruang baca. Di pintu bilik itu, Aaron melihat sebuah laci besi kecil, dan di dalam hatinya dia tahu, kunci ini adalah untuk laci itu. Dengan tangan menggigil, dia memutar kunci dan membuka laci. Di dalamnya, ada satu fail manila, beberapa helai gambar lama, dan satu laporan perubatan bertarikh 14 Mac. Aaron menarik nafas panjang. Dia belum bersedia membacanya, tapi dia tahu saat dia membuka dokumen itu, hidupnya sekali lagi akan berubah. Mungkin untuk selama-lamanya. Dan disinilah cerita Aaron Aziz menjadi lebih dari sekadar kisah cinta yang gagal. Ia menjadi perjalanan ke dalam rahasia yang telah disembunyikan begitu lama. Dan setiap detik, setiap baris tulisan akan mendekatkannya kepada kebenaran yang tak pernah dia duga. Tapi malam itu, dia menutup laci kembali. Belum sekarang. Karena ada sesuatu dalam dirinya berkata, kebenaran kadang-kadang juga bisa membunuh perlahan-lahan. Dan hingga saat itu, Aaron masih berdiri di tepi kebenaran, berdiri di antara keberanian untuk tahu dan ketakutan untuk kehilangan segalanya sekali lagi. Malam makin larut,
dan langit di atas bangsar tampak berat dengan awan kelabu yang belum sempat melepaskan isinya. Angin bertiup pelan, membawa bau hujan yang tertunda, seakan menunggu keputusan Aaron Aziz. Di tangannya, fail manila yang kini terasa seperti sekeping takdir, memberatkan tubuhnya dari luar lan dalam. Jari-jarinya menyentuh tepi kertas, tetapi tidak membukanya. Bukan kerana takut, tetapi kerana satu suara kecil dalam dirinya berbisik. Mungkin belum tiba masanya. Dia duduk di bangku kayu yang telah usang, masih terletak di tempat yang sama sejak 20 tahun lalu. Disinilah mereka pertama kali berbual panjang tentang film kegemaran, tentang impian, tentang masa depan. Diana ketawa kecil sambil menyebutkan nama anak yang dia bayangkan, dan Aaron, dia hanya mendengar dengan senyum, kerana saat itu segalanya terasa begitu mudah. Tapi malam ini, bangku itu seolah-olah menyimpan kenangan yang menolak untuk dilupakan. Sebuah gema masa silam mengintai di segenap sudut ruang, menyentuh kulitnya dalam diam. Aaron memandang sekeliling, kedai buku itu kini telah menjadi tempat fotostat. Lampu-lampu neon menggantikan cahaya hangat yang dulu mereka kenali. Dunia terus berubah, dan begitu juga manusia. Di balik laci yang telah dibukanya tadi, ada sekeping kertas kecil yang nyaris terlepas pandangan. Kertas itu digulung rapi, diikat dengan benang merah halus. Aaron membukanya perlahan. Tulisannya tidak kemas, seolah-olah ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Tetapi jelas, itu tulisan tangan Diana. Kalau awak baca ini, itu bermakna saya tak lagi ada di sisi awak seperti dulu. Tapi saya harap awak masih ingat bahwa bukan semua cinta harus memiliki bentuk yang kekal. Ada cinta yang hanya hadir untuk mengajar. Dan saya harap cinta saya pernah mengajar awak sesuatu yang baik. Aaron memejam mata. Dadanya sesak. Bukan kerana kehilangan, tetapi kerana satu perasaan yang lebih sukar dijelaskan. Kekosongan yang datang dari memahami sesuatu terlalu lambat. Atau mungkin terlalu dalam. Dia akhirnya membuka laporan perubatan itu. Matanya membaca setiap baris perlahan-lahan. Kata-kata seperti diagnosis awal, tumor, rawatan lanjut diperlukan, melompat dari halaman ke halaman. Tarikh pada dokumen terakhir, sebulan selepas Diana meninggalkan rumah mereka. Aaron menjatuhkan tangannya ke pangkuan. Fail itu kini terbuka, seolah menelanjangi semua rahasia yang pernah ditutup dengan rapi. Tapi entah kenapa, setelah membaca semuanya, tidak ada kelegaan, tidak ada jawaban yang benar-benar menutup luka. Malah, luka itu terasa lebih dalam, kerana sekarang dia tahu, perpisahan mereka bukan sekadar tentang cinta yang pudar, tapi juga tentang pengorbanan yang tidak pernah dia minta. Diana pergi bukan kerana dia sudah tidak cinta, tetapi kerana dia memilih untuk menyembunyikan kelemahannya. Mungkin kerana tidak mahu Aaron menanggung beban. Mungkin kerana tidak mahu anak-anak melihat ibunya merosot perlahan-lahan di depan mata. Atau mungkin kerana dia tidak percaya cinta akan mampu menyelamatkan mereka dari ketakutan yang lebih besar. Kehilangan martabat, kehilangan kendali, kehilangan dirinya sendiri. Aaron duduk lama di situ, membiarkan waktu melarutkan segalanya. Dia melihat orang-orang lalu lalang di jalan. Mereka tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu apa yang dia sedang tanggung. Mereka tertawa, berlari, menjerit, hidup. Sedangkan di dalam dirinya, dunia seakan berhenti. Dia tidak menangis. Sebaliknya, dia hanya mendongak ke langit. Bintang-bintang malam itu tertutup awan, tetapi dia yakin, di balik kegelapan itu, tetap ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang tidak meminta untuk dilihat, hanya cukup untuk dipercayai. Ketika dia bangkit dan meninggalkan tempat itu, fail manila masih di tangan. Tapi beratnya kini bukan lagi beban. Ia menjadi sesuatu yang lain, mungkin jawaban, mungkin pelajaran, mungkin hanya satu pengakhiran terbuka
yang tidak akan pernah ditutup dengan kata-kata. Anak-anak masih belum tahu. Diana belum muncul lagi. Dan dalam rumah yang kosong itu, cawan dengan tulisan "You are my hero" masih setia di rak dapur. Esok, Aaron akan bangun semula. Akan memasak. Akan menjawab panggilan produksi yang ingin mengundangnya kembali ke layar kaca. Akan memeluk Sofia dan Adam. Akan tersenyum pada dunia yang tidak pernah berhenti bertanya, "Apa yang sebenarnya berlaku antara kamu dan Diana?" Dan dia akan terus diam, kerana dalam diam itu, ada kebenaran yang tidak semua orang harus tahu. Ada cinta yang tidak semua orang harus faham. Dan ada kisah yang kadang-kadang lebih indah jika dibiarkan tergantung di antara langit dan bumi. Begitu sahaja. Atau mungkin belum berakhir.